Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kita untuk memahami, untuk kita percubaan kita untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat, maksud-maksud ayat dalam Al-Quran, terutamanya juzuk Amma. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Persatuan Tiara kerana sudi untuk menjemput saya sekali lagi untuk kita sama-sama memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dah sampai kepada surah Al-Maun, surah yang ke-107. Kalau kita lihat kepada terjemahan, Al-Maun ni bermaksud bantuan lah. Kalau kita lihat, kalau kita kata maunah tu pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bantuan daripada sesiapa sahaja. Tapi kalau kita kata ada khas, kalau macam kita belajar Al-Maunah, maunah tu dia kata bantuanlah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan grup maunah dulu pernah ada tu, bukan yang tu. Tetapi kita kata yang maunah ni maksudnya, asalnya maksudnya bantuan. Jadi menurut majoriti ulama, surah Makiyah, ya, ada majoriti ulama mengatakan bahawa surah yang kita baca ni adalah surah Makiyah lah. Tetapi pun begitu, ada juga yang menyatakan bahawa dia adalah surah Madaniyah. Dan bahkan ada juga yang berpandangan bahawa ayat pertama sehingga ayat ketiga turun di Mekah dan bakinya adalah turun di Madinah. Pun ada juga yang berpandangan begitu. Alasannya kerana apa? Kerana pendapat ni berlaku kerana ayat keempat dan seterusnya adalah berkenaan dengan munafik, orang munafik yang hanya wujud ketika Nabi sudah berada di Mekah. Tetapi bagi saya tidak ada masalah pun kalau kita katakan totally ayat ini adalah berkenaan dengan ayat ada ketika Nabi masih lagi berada di Mekah, kerana boleh sahaja Allah Subhanahu wa taala menyediakan Nabi itu awal sebelum dia pergi ke Madinah, maksudnya untuk berhadapan dengan golongan-golongan munafik dan juga untuk membersihkan orang Islam itu sendiri daripada sifat nifak itu, iaitu dan menjadi orang munafik itu sendiri. Dan sifat nifak itu bukan sahaja ada pada orang yang bukan Islam, orang munafik, orang yang memang tidak beriman, tetapi dia juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kerana antara ciri orang munafik itulah dia suka berbohong dan juga apabila bergaduh dia berlebih-lebihan. Jadi itulah antara yang Allah nak sediakan supaya orang Islam ini jauh daripada sifat-sifat nifak itu menjadi orang munafik itu. Jadi nama surah ini banyak sekali, ada yang menggelarnya sebagai Ad-Din, ada yang kata At-Takzib, ada yang kata Al-Yatim, ada yang menggunakan daripada ayat itu Ar-Ra'aitu ataupun Ar-Ra'aital Lazi, dan yang paling popular ialah yang kita baca ini iaitu Al-Maun. Tema utama adalah tentang apa? Tentang kecaman terhadap kritikan ataupun kecaman terhadap orang yang mengingkari hari akhirat dan juga yang tidak memperhatikan kualiti solat dia, kualiti sembahyang dia. Jadi menurut salah seorang penafsir Al-Quran iaitu Al-Biqai rahimahullah taala, tujuan utama surah ini adalah untuk peringatan bahawa pengingkaran tentang hari kebangkitan iaitu hari pembalasan, Ad-Din itu sendiri, dan merupakan, kata beliau, adalah orang yang mengingkar kepada hari kiamat ni adalah sumber kejahatan yang paling besar lah, merupakan sumber daripada segala kejahatan. Kerana apa? Orang yang tak percaya kepada hari kebangkitan biasanya dia akan melakukan pelbagai perbuatan yang buruk dan meremehkan pelbagai kebajikan. Itu antara dia. Sebab tu penting sekali untuk beriman kepada hari akhirat ni adalah salah satu pada rukun iman yang sangat penting lah, untuk mengekang manusia daripada daripada melakukan kerosakan dan daripada tidak melakukan kebajikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala. Sebab tu apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, antara yang dia buat ketika dia menjadi khalifah ialah dia menentang golongan yang tidak mahu membayar zakat. Walaupun mereka tidak mengisytihar diri mereka murtad, tetapi bagi Abu Bakar, apabila orang tidak mengikut perintah, antara perintah Nabi Muhammad ialah perintah Allah ialah menggandingkan solat dan zakat itu, maka dia wajar diperangi dan dianggap sebagai orang yang telah terkeluar daripada Islam itu sendiri kerana tidak mengikut rukun Islam. Itulah antara syarat-syaratnya lah. Jadi seolah-olah tidak mahu, kalau tidak mahu mengikut salah satu daripada ajaran agama adalah menunjukkan bahawa tidak lengkaplah agama itu sebagai agama yang lengkap, iaitu bukan sahaja hubungan kepada Allah tetapi menjaga juga hubungan sesama makhluk, terutama manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada ayat yang pertama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan pertanyaan. Bila Allah bertanya, Allah kata, tahukah kamu? Ataupun kalau daripada kita direct translation lah, kita pergi kepada direct translation dulu. Ara'aita, adakah kamu melihat? Adakah kamu melihat orang-orang yang dia yukazzibu, dia mendustakan biddin, dengan agama ataupun dengan hari pembalasan. Ada dua penafsiran yang saling berkaitlah. Orang yang mendustakan agama bermaksud orang itu mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan bermaksud dia mendustakan ajaran agama itu sendiri. Jadi tak ada masalah kita nak terjemahkan yang mana, ada saling kaitan di antara situ. Jadi ara'aita, adakah kamu melihat? Jadi Allah tanya kepada audience pada ketika itu dan pada zaman mana pun termasuk kita sendiri, ara'aita, tahukah kamu ataupun adakah kamu melihat? Biasanya kita pun kalau kita dalam tanya pandangan orang, kita tanya apakah pandangan kamu? Jadi itu satu kebiasaan dalam bahasa kita. Orang Arab selalu tanya ma ra'yuka? Apakah pandanganmu? Bukan dia nak suruh kita pandang diri kita, tidak. Dia nak tanya what is your opinion? Apakah pandangan kamu? Jadi apabila Allah bertanya, kenapa Allah bertanya? Penyebab utama Allah bertanya adalah tujuannya bukan untuk mendapat jawapan, tetapi Tetapi untuk menarik perhatian. Jadi sebelum kita terus lanjut kepada ayat ini, kita lihat dulu surah sebelum ini. Surah sebelum ini Allah mengingatkan kita, surah Quraisy, Allah mengingatkan kita tentang pelbagai nikmat. Dan kerana itu Allah perintahkan agar manusia, khususnya Arab Quraisy ketika itu, mensyukuri nikmat dengan beribadah serta memperhambakan diri kepada dia. Jadi Allah telah memberi segala keperluan. Kita tinggal kalau kepada orang Arab Quraisy itu Allah bagi makan, Allah jauhkan mereka daripada ketakutan, Allah selamatkan mereka daripada tentera Abraha, daripada menyerang Kaabah itu, daripada mereka dijajah oleh kaum lain, daripada mereka dipaksa untuk menganut agama lain. Maka Allah datangkan surah ini, ingatlah aku dah beri kalian pelbagai nikmat, aku beri kalian makan, maka janganlah kalian bersorangan dalam menikmati apa yang telah aku beri, maka jangan lupa untuk berkongsi dengan orang lain. Itu antara kaitanlah antara surah sebelum ini dengan surah selepasnya. Jadi penyebab utama kepada perkara ini, kepada mereka tidak mengindahkan orang anak yatim dan orang miskin adalah kerana mereka tidak yakin adanya hari pembalasan. Kerana mereka menganggap kalau mereka memberi kepada orang lain, maka apa yang ada pada mereka akan berkurang dan mereka tidak memperolehi apa-apa. Jadi Allah bertanya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah tak kata tidakkah kamu perhatikah orang yang tidak memberi makan? Tidak. Bagi Allah tidak memberi makan, bagi Allah tidak memberi zakat misal, bagi Allah tidak memperhatikan orang-orang lain, khususan orang lain adalah sama seperti mendustakan agama. Cukup lengkap agama yang datang oleh Allah SWT ini melalui lisan Nabi Muhammad SAW, iaitu bukan saja Allah memperhatikan solatnya, bukan saja Allah memperhatikan perbuatan-perbuatan lain seperti menunaikan haji dan selainnya, tetapi Allah memperhatikan apa yang mereka lakukan terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kita katakan pertanyaan ini bukan tujuannya untuk dapat jawapan, tetapi kerana Allah itu maha mengetahui segala-galanya, tetapi tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Adakah kamu tak lihat? Jadi kita katakan, kita pun tanya, kamu tak nampak ke? Kalau kita bahasa kita. Jadi bila Allah kata, macam bahasa Mak Saleh pun, orang putih kata can't you see? Jadi apakah akibat orang yang mendustakan agama? Apakah kerosakan kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan? Yang itu yang Allah tanyakan, tujuannya untuk menarik perhatian. Dan menariknya lagi Allah kata, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kemudian Allah kata fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Bila Allah guna perkataan zalika tu kita katakan isim isyarah lil ba'id. Bermakna isim isyarah lil ba'id adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Kalau kita ada dalam bahasa Arab, kita ada zalika, kita ada hadza. Hadza bermakna ini, untuk sesuatu yang dekatlah, li qarib. Tetapi kalau kita kata zalika, bermaksud sesuatu yang sangat jauh. Jadi kenapa Allah gunakan perkataan zalika? Dikatakan ada setengah penafsir mengatakan bahawa dia adalah sebagai lambang untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sangat jauh. Ia memberi kesan kepada pembaca Al-Quran bahawa betapa jauhnya tempat atau kedudukan sesuatu yang sedang dibicarakan. Dalam kes ayat ini ialah sedang membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa jauhnya manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala
Sedangkan Allah SWT sendiri mengatakan bahawa Allah itu sangat dekat. Rahmat Allah itu sangatlah dekat kepada sesiapa sahaja. Sama ada dia itu orang yang ingkar ataupun orang yang tentu saja orang yang taat kepada Allah SWT. Jadi Allah guna perkataan apa? Zalika. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang apa? Yang mengherdik anak yatim. Jadi kita katakan di sini bahawa sedangkan kita tahu orang Arab musyrikin ketika itu sebenarnya mereka merasakan mereka sangat dekat dengan Allah SWT. Kerana mereka adalah penjaga kepada rumah Allah itu sendiri. Sebab tu kita kata jangan, Allah nak ajar kita ni bukan pada Arab musyrikin, juga kepada kita. Seolah-olah kita yang majoriti orang Melayu adalah yang dilahirkan dalam Islam. Kat Penalan kebanyakan orang Melayu yang lahir terutama Malaysia adalah orang Islam. Tapi jangan kita kata seolah-olah kita ini adalah orang yang telah selamat daripada ancaman Allah SWT. Kita takut-takut akhirnya kita merasakan seperti mana Arab musyrikin yang merasakan mereka ini sangat dekat dengan Nabi Ibrahim AS, tetapi hakikatnya mereka sangatlah jauh daripada ajaran yang sebenarnya. Itu kita dapat lihat. Betul Allah kata yukazibu. Mereka ini mendustakan. Mereka ini mengingkari. Pengingkaran ini boleh wujud dalam bentuk apa? Dalam bentuk batin, iaitu dalam hati mereka. Dan boleh juga wujud dalam bentuk sifat yang dizahirkan, yakni apa? Wujud dalam perbuatan ataupun boleh berlaku dalam kedua-duanya sekali. Kita boleh ingkar daripada dalam hati kita dan kita juga boleh ingkar dengan perbuatan. Baik. Jadi kita lihat daripada ayat 1 dan ayat 2 ni kita boleh gabungkanlah ayat kedua-dua ni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu ataupun adakah kamu melihat tentang orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ataupun hari akhirat. Jadi kita nak lihat pula apa maksud ad-din. Jadi ad-din dari segi bahasa bermaksud pertamanya lah ada agama. Kita tahu ad-din. Ad-din tu agama dan juga boleh bermaksud sebagai pembalasan, yakni hari pembalasan. Apa asas kepada pandangan tersebut? Macam mana kita boleh kata dia sebagai hari pembalasan? Kadang kita lihat kepada perkataan ad-dain, iaitu yang bermaksud hutang atau pinjaman. Bila kita tahu antara perkataan ad-dain tu, hutang tu berasal dari perkataan din tu tersendiri. Dia daripada root word yang sama. Apa sifat hutang tu? Hutang itu perlu dibayar. Ada manusia akan atau kalau tak nak bayar, dia akan menuntut pada masa hadapan. Jadi itu sifat hari akhirat itu sendiri. Apa sifat hari akhirat? Apa sahaja yang kita buat sekarang, hasilnya kita akan dapat nanti. Ganjarannya kita akan dapat nanti. Sebab tu Allah tanya dalam ayat lain, Allah tanya, adakah tidak kamu mahu memberi kepada aku pinjaman yang baik, qardan hasanah. Seolah-olah Allah mengatakan bahawa Allah mahu berhutang dengan kalian, so nanti aku akan bayar kelak di akhirat. Yang itu. So perkataan yang Allah gunakan sangat cantik sekali, ad-din itu adalah sebagai pembalasan, bermaksud apa sahaja yang kita buat di dunia ini tidak sia-sia, dan kalau kita menzalimi orang lain juga, Allah sendiri yang akan membalasnya kelak. Seolah-olah kita berhutang kepada orang yang kita zalimi. Yang ini sangat menakutkan. Dia boleh jadi suatu perkara yang positif dan dia juga boleh jadi perkara yang negatif. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat kemudian daripada ayat kedua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adakah kamu melihat kepada orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu, maka itulah orang-orang yang yad'ul yatim. Kita katakan tadi Allah gunakan itu kerana apa? Nak merujuk kepada betapa jauhnya mereka itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sebenarnya sangatlah dekat dengan Allah SWT, kerana mereka itu duduk di tempat yang adanya rumah Allah. Mereka itu adalah penjaga Kaabah. Seperti mana kita sendiri sebenarnya, kita dekat sekali, kita pun negara kita alhamdulillah agama rasminya agama Islam itu sendiri. Tapi adakah kita sendiri, kita jangan lihat kepada orang lain, kita sendiri telah mengikut seperti mana yang ajaran yang datang, yang sebenarnya yang datang daripada Rasulullah SAW. Berapa banyak Al-Quran yang telah kita ikut, berapa banyak ajaran Nabi yang telah kita ikut, yang itu yang kita perlu muhasabah diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi kata yadu, azalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang mengherdik anak-anak yatim. Jadi kata yadu asalnya bermaksud menolak dengan keras. Jadi apabila ada penolakan fizikal menyebabkan seseorang itu terjatuh lah. Maksud tolakan itu sangat keras. Asal perkataan yaduk tu. Pun begitu Allah menggunakan di sini perkataan yaduk bukan suatu
yang melibatkan fizikal, tetapi Allah menggunakan perkataan ini menunjukkan bahawa orang yang ditolak itu seolah-olah terjatuh dan tiada tempat untuk bergantung. Menunjukkan betapa hebatnya tolakan itu, walaupun penolakan itu tidak melibatkan fizikal, tetapi menyebabkan orang yang ditolak itu seolah-olah terjatuh, tidak ada tempat untuk dia meminta pertolongan lagi. Kenapa? Apa specialnya anak yatim ni? Orang kata zaman kita anak yatim orang kaya-kaya pun ada. Pada zaman Nabi pun anak yatim pun ada kaya. Dia bukan soal miskin ataupun soal kaya. Soalnya mereka tidak mampu menguruskan harta mereka sendiri dan mereka terbuka, harta mereka itu terbuka untuk disalahgunakan. Diambil hak mereka. Kita lihat pada zaman kita, tak perlu nak sebut nama siapa pun, tuan-tuan sendiri tahu dengan isu yang berlaku baru-baru ini, isu yang berlaku di negara kita pun berkenaan bagaimananya perebutan terhadap harta anak yatim itu sendiri. Walaupun daripada orang yang melibatkan ahli keluarga ataupun saudara mara itu sendiri. Dan itu sangat berlaku pada zaman Arab Jahiliyah. Sehingga Allah turunkan antara surah berkenaan dengan bolehnya seorang lelaki itu berkahwin 2, 3 atau 4 pun adalah berkaitan, latar belakangnya adalah berkaitan dengan anak yatim itu sendiri. Kerana apa? Kerana berlakunya di Madinah ketika itu, ada orang dia menjaga anak yatim, sampailah anak yatim itu besar, ada hartalah anak yatim itu, jadi mereka dia tak nak mahu mengahwini anak yatim tu, tapi dia tahan anak yatim tu supaya tak berkahwin dengan orang lain. Supaya apa? Supaya dia boleh kontrol harta itu. Itu antara penyelewengan yang dibuat oleh orang Arab ketika itu. Dia nak kontrol. Nak kahwin dia tak berkenan. Yang penting adalah dia buat apa? Dia tak bagi mana-mana orang untuk kahwin budak yang dia jaga tu. Apabila budak tu dah akil balik, boleh berkahwin. Dia kena apa? Dengan tujuan untuk dia pegang harta itu. Itulah antara penyelewengan yang berlaku. So anak yatim ini bukan soal dia miskin atau kaya, tetapi harta dia itu kerana mereka tak reti nak uruskan, maka akan menyebabkan diselewengkan harta tersebut. Sebab tu Nabi kata lebih kurang masuk hadis lah, orang yang jaga anak yatim ni antara aku dengan dia antara macam ni lah, maksudnya dua. Rapat sekali kedudukan mereka dengan Rasulullah SAW itu. Sebab apa? Besarnya kita kata temptation lah, satu dugaan harta terhadap anak yatim. Sebab saya pernah ditanya soalan, kenapa anak yatim? Apa special sangat terhadap anak yatim ni? Bukan sebab apa specialnya anak yatim, sebab apa? Sebab daripada godaan daripada anak yatim itu, harta itu menyebabkan apa? Menyebabkan Allah jaga betul mereka ni supaya mereka tidak diseleweng, tidak dianiaya atau tidak dizalimi. Kerana berlaku pada zaman dulu dan juga pada zaman sekarang juga. Wallahu a'lam. Jadi Allah terus ayat 3 Allah terus mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian Allah kata apa lagi sifat orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan itu. Sebab tu Syekh Qaradawi mengatakan, hafizahullah, mengatakan bahawa antara sebab mengapa Allah kita adanya rukun iman itu sendiri adalah untuk mengokong kita daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Itu satu. Dan juga untuk sebagai berita gembira lah kepada orang yang dizalimi bahawa hak dia itu sendiri adalah diperhatikan oleh Allah SWT. Supaya kalau untuk orang yang beriman atau orang yang beringat, maka kalau dia ada niat untuk menzalimi orang lain, maka tertahanlah niat dia itu. Kalau dia melakukan juga, maka ingatlah bahawa nanti Allah akan tuntut hutang itu nanti. Kalau kita katakan hutang, di akhirat kelak Allah sendiri akan tuntut hutang itu yang kita lakukan kezaliman kepada orang lain. Baik. Jadi Allah kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ni apa? Mereka tak membantu memberi makan kepada orang miskin. Sedangkan kita tahu orang Arab pada zaman mana pun, pada zaman itu dan zaman sekarang pun, antara sifat baik yang mereka ada adalah mereka memuliakan tetamu. Kalau kita pergi datang makan kat rumah dia akan bagi makanan sebanyak-banyaknya. Maksudnya begitu. Kalau kita lihat orang Arab tu, kalau orang Arab jahiliah ke, orang Arab beriman ke, sama sahaja perangai mereka, sifat mereka adalah memberi manusia makan. Bahkan apabila orang datang ke Mekah sekalipun, mereka bagi minum dan mereka bagi makan. Tetapi malangnya mereka tidak memberi makanan kepada orang yang mereka rasa menyusahkan. Orang yang mereka rasa tidak memberi manfaat kepada mereka. Contohnya apa? Anak yatim. Contohnya apa? Orang-orang yang miskin. Maka mereka tidak mahu memberi. Mereka memberi kepada orang yang hanya memberi manfaat kepada diri mereka sahaja. Bahkan dikatakan ada asbabun nuzul, ada latar belakang sebab kenapa turunnya surah ini. Antara sebabnya dikatakan bahawa mengenai beberapa individu
ataupun seorang individu yang diperselisihkan siapakah individu itu. Ada yang mengatakan Abu Sufyan sebelum dia Islam, ada yang mengatakan Abu Jahal, bahkan ada yang mengatakan Abu Lahab. Abu Lahab ada surah ada sendiri pun nanti. Dan ada juga yang mengatakan Al-Aus ibn Walid ataupun selain daripada mereka. Tidak dinyatakan siapakah mereka, diperselisihkan ulama siapakah mereka, seperti mana kita katakan faedahnya supaya kita tak katakan bahawa ayat ini untuk mereka sahaja. Melainkan Abu Lahab. Jahat sangat sampai Allah tunjuk nama dia. Tapi orang lain tak, Allah tak sampai dia ada surahat sebab dia pernah riwayat mengatakan dia kata kepada Nabi, celakalah Nabi. Dia sebut perkara tersebut menyebabkan Allah kata celakalah kedua-dua tangan dia. Yang insya-Allah kalau dia dengan izin Allah ada rezeki kita akan katakan individu ini kononnya setiap minggu dia akan sembelih seekor unta. Itu dia punya kebaikan yang dia buat setiap hari, dia bagi orang makan. Tetapi ketika seorang anak yatim datang minta sedikit daging, maka diherdik dan diusir. Itu kita lihat, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap, Allah tidak kata kita tak boleh menolak kalau orang minta. Boleh. Kadang-kadang kita ada masalah kita sendiri ataupun kita beri tumpuan kepada anak beranak kita atau kaum kerabat kita, itu juga dituntut dalam Islam, memberi nafkah dan atau memerhatikan kaum kerabat yang lebih dekat dengan kita. Tetapi yang dilarang oleh Allah SWT ialah apa? Mengherdik dan mengusir. Yang itu Allah larang. Allah tak bagi kita malukan orang minta. Sudahlah dia, kadang-kadang orang yang meminta ni pun dia ada perangai dia juga. Kita pun tahu dia ada PL dia, kadang-kadang dia buat muka, kadang-kadang dia buat perkataan, dia kata kita kedekut apa semua. Tetapi apa yang Allah suruh dalam surah Al-Baqarah adalah suruh kita sabar. Kita tak boleh herdik dia, melainkan kalau kita tahu dia sindiket ke apa, kita adukan kepada pihak berkuasa lah, pihak yang berwajib untuk menguruskan mereka. Tetapi apa yang Allah kata ialah Allah kata kepada mereka ni, mereka ini bukan sekadar tidak mahu memberi, tetapi mereka mengusir dan mereka mengherdik. Jadi kalau kita lihat pada zaman kita, misal kadang-kadang ada orang dia buat kenduri, yang bagusnya adalah bukan sahaja dia panggil kepada orang yang dekat dengan dia, orang di sekeliling dia, tapi bahkan dia kadang-kadang dia panggil kepada anak yatim atau kepada rumah-rumah orang tua atau kepada orang miskin. Itu juga lebih baiklah, lebih manislah kita katakan macam tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam misal korban, misal ibadat korban antara bahagian yang ada ialah hak kepada orang miskin itu sendiri. Sehingga kan yang terbaik memberi kepada orang miskin ini, korban ini tidak diberi daging itu dalam bentuk masak. Kita beri dalam bentuk mentah-mentah. So terpulang kepada dia nak simpan ke, dia nak jual ke, buat income dia, tak ada masalah. So itu adalah hak dia. Bahkan kalau kita lihat Menteri Agama kita baru-baru ini pun pada zaman COVID-19 ni, dia gelar kepada orang-orang yang membayar zakat ni sebagai apa? Hero asnaf lah. Sebab apa? Adanya peranan yang sangat besar lah. Mereka ni adalah peran-peran lainnya lah, orang yang bayar zakat ni. Sebab apa? Membantu orang-orang yang dalam kesusahan, orang yang kehilangan kerja, orang yang tak boleh mencari kerja, orang yang tak boleh bekerja dalam keadaan PKP tu. Maka mereka ini orang yang memerhatikan orang lain. Siapa yang memerhatikan urusan orang lain, maka Allah sendiri memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Itu betapa besar sekali fadilat orang yang membantu saudara dia, terutama orang yang susah. Dan tentu saja yang diberi perhatian adalah orang susah yang berkait rapat dengan kerabat sendirilah. Bila semua orang jaga kerabat dia, maka akan kuranglah orang kata kesusahan, akan kuranglah masalah-masalah sosial lah yang dihadapi oleh mana-mana negara pun. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ni apa? Mereka tak bantu orang memberi orang makan, dan juga tidak bantu orang miskin, memberi orang miskin makan. Sedangkan kita tahu ada hadis orang tu dia beri seekor anjing yang dahaga pun dia masuk syurga, takkanlah dia beri seluruh manusia ini memberi orang yang susah itu apa, makanan atau air, takkanlah dia tak masuk syurga. Saya teringat satu buku, saya tak ingat nama buku tu. Buku tu dalam bahasa Inggeris. Dia cerita berkenaan dengan dia ni kerja dia pementung air. Dia baiki pementung air macam itulah kerja dia. So ada orang tabligh datang kat dia. Dia cakap, daripada kau buat kerja-kerja dunia ni, why don't you join us? Kita pergi berdakwah, buat perkara-perkara yang baik lah. Maka dia jawabnya orang ni, dia kata apa? Aku pernah dengar satu hadis, dia kata orang bagi apa tu anjing
minum dan dia masuk syurga, takkan aku bagi satu bandar dia minum air, aku tak masuk syurga. Kata beliau lah. Itu menunjukkan bahawa apa yang kita buat sebenarnya biarlah memberi manfaat. Walaupun kerja itu kerja bergaji, kerja yang upah, tetapi niatkan kerana Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberi ganjaran pahala yang besar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu antara yang sebenarnya pemikiran yang kita perlu ingat, kita perlu belajar ialah apa saja kita buat kerana Allah dan untuk manfaat manusia. Fawailul lil musallin. Kemudian tiba-tiba topik itu seakan-akan berubah. Allah kata maka celakalah orang itu yang menunaikan solat. Fawailul lil musallin. Selalunya Allah bila menyebut solat, Allah kata yuqimus salah, orang yang mendirikan solat. Tetapi di sini Allah tidak menyebut perkataan tersebut. Allah kata celakalah orang yang bersolat. Mendirikan solat dan mengerjakan solat adalah satu perkara yang berbeza. Mengerjakan solat, semua orang boleh kerjakan solat. Saya solat, orang ini solat, semua orang solat. Akhir balik orang solat. Budak bawah umur pun solat. Tetapi apabila Allah kata dalam ayat-ayat lain, banyak ayat Allah kata mendirikan solat bermaksud benar-benar hidup dengan solat itu. Sebab tu Allah kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku seluruhnya adalah kerana Allah SWT. Jadi Allah kata fawailul limusallin. Celakalah orang yang bersolat. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, wailun ada yang katakan neraka khas buat mereka. Minta maaf, neraka khas buat mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa celaka ini satu celaan oleh Allah SWT kepada orang yang telah menjalankan perintah agama yang paling utama tetapi dia mengabaikan perkara yang lain. Sebab tu Allah SWT kata dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah manusia daripada kemungkaran. Jadi solat yang bagaimana yang dicela oleh Allah SWT dalam ayat yang berikutnya, ayat 5, allatihim sahun. Iaitu orang-orang yang lalai dari solat dia. Kata salah seorang penafsir Quran moden, itu Syekh Qurash Suhaib Hafizahullah. Dia kata apa? Untung Allah tak kata allazina hum fi solatihim sahun. Untung Allah tak kata orang-orang yang dalam solat mereka lalai. Kalau itulah Allah kata, maka saya pun habis. Banyakkan daripada kita habis. Sebab kita confirm tak khusyuk 100%. Awal-awal kira barang tertinggal cermin mata kat tempat berwuduk ke, misal Allah lupa dah. Lupa dah. Tengah semayang teringat. Tadi tak perasan, tengah semayang teringat. Mujur sekarang tak boleh duduk kat masjid, tak apalah. Tapi selalu berlaku macam tu. Jadi Allah tak guna dengan rahmat Allah SWT. Allah tak kata allazina hum fi solatihim sahun, tetapi Allah kata allazina hum an solatihim sahun. Dalam tentang solat, mereka ini orang-orang yang tentang solat mereka, dari solat mereka dilalaikan. Boleh jadi dalam solat juga dan boleh jadi juga di luar solat. Sebab tu kalau dalam bahasa Inggeris aqimus solah ni antara maksudnya establish solat. Kita mengestablishkan, kita mempamerkan solat ini dalam kehidupan kita. Jadi lalai di sini maksudnya solat dia tak mampu beri manfaat kat diri dia. Kita lihat kepada Arab musyrikin misal, mereka jaga Kaabah. Tetapi jaga Kaabah itu, sembah Allah itu tidak memberi manfaat kepada diri mereka untuk menjadikan mereka hati yang baik. Mereka berjubah misal, orang Arab musyrikin mereka berjubah, mereka berserban sama macam Nabi pun. Jangan katalah serban kita, serban mereka hebat lagi. Jadi kita kata macam tu. Mereka berkopiah. Mereka kalau kita kata zaman kita tasbih tak lekang di tangan, berjemaah tak pernah tinggal, tapi solat itu tak melembutkan hati kita. Solat itu tidak mencegah kita daripada kemungkaran. Kita lihat sajalah di media sosial kita, di Facebook kita misal. Kalau ada orang buat silap, berapa ramai pak-pak lebay, berapa ramai orang datang untuk beramai-ramai mengutuk berjemaah. Kita lihat bagaimana kita lupa pada ajaran siapa yang menutup aib satu manusia, maka Allah akan tutup aib dia. Kalau kita buka aib orang, Allah akan kita tutup macam mana pun Allah akan buka aib kita. Kita lupa kepada hadis tu kerana apa? Dengan niat kita untuk melakukan kebaikan, tapi sebenarnya kita telah menyebab satu kemungkaran. Jadi orang yang begini kebiasaannya, solatnya sebenarnya tidak sempurna. Solatnya asal boleh saja, ataupun kalau kita lihat orang munafik, dia datang ketika waktu dia tidak datang ketika waktu subuh dan dia tidak datang waktu isyak. Kerana apa? Sebab pada zaman Nabi subuh itu sangat gelap. Tidak ada lampu seperti kita. Isyak itu sangat gelap, maka tak perlu datang sebab Nabi tak nampak, sahabat tak nampak, so tak perlu nak datang. Jadi kalau kita lihat pada zaman kita,
minta maaf cakap kalau kata teguran ini bukan nak mengguriskan hati tetapi sekadar untuk peringatan kepada diri sendiri juga. Kadang-kadang kita keluar solat Jumaat, apa kita buat? Kadang kita marah kat orang, kita horn orang suka hati. Padahal baru tadi kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang terus saja keluar rokok dia dalam tengah atas motor, tengah start dalam motor dah hisap rokok, sedangkan ada budak kecil lah, ada orang memerhati kan. Sedangkan itulah tempat larangan untuk merokok. Itu juga tidak melambangkan orang-orang yang bersolat. Saya tidak mau membincangkan sama ada dia hukum dia makruh ke tidak, tetapi dari segi akhlak tidak nampak baik, tidak nampak cantik. Yang itu sebenarnya kita perhatikan kerana Islam ini cukup sempurna ajaran dia. Jadi menunjukkan bahawa solat itu, orang itu bersolat tetapi solat itu tidak berjaya melembutkan hati dia. Tidak berjaya melembutkan hati kita. Yang itu yang kita nak. Sebab tu Allah kaitkan tentang mendustakan agama, tentang memberi orang miskin makan dengan apa? Dengan tentang solat dia. Tapi jangan pula kita ikut pula kepada godaan syaitan pula, nanti orang kata tak guna semayang lah kalau macam ni. Tak payah semayang lah kalau macam ni. Bukan. Sejahat mana pun kita kena solat. Sebab tanpa solat kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita perlu perbaiki ialah perbaiki solat kita dan perbaiki diri kita. Jangan kita jadi orang yang berputus asa. Jangan kita kata, oh sebab aku dah jahat dan maka tak perlu buat lah. Ustaz pun cakap macam tu. Tak. Yang kita nak katakan bahawa kita perlu perbaiki diri kita setiap hari. Perbaiki diri kita setiap saat. Supaya apa? Supaya solat kita akhirnya nanti akan menjadikan kita, mencegah kita daripada melakukan kemungkaran. Tentu sahaja dia bukan boleh berlaku dalam masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Dia akan memakan masa bertahun-tahun. Terpulang kepada mujahadah, iaitu apa? Itu usaha kita untuk apa? Untuk berjihad, untuk melawan nafsu kita, untuk berjihad mengawal diri kita daripada melakukan kemungkaran, untuk menjadikan supaya solat kita ini apa? Solat ini kita ada kesannya kepada akhlak kita di luar waktu solat itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata allazi nahum an solatihim sahun. Orang-orang yang dijauhkan ataupun tentang solat dia itu dilalaikan. Kemudian ayat 6 Allah kata allazina hum yuraun. Ada satu lagi sifat mereka itu yuraun, datang daripada kata ra'a yang bermaksud melihat. Kan tadi kita kata ra'a, ma ra'yuka, apakah pandanganmu? Jadi ayat 6 yuraun bermaksud mereka hendak ibadah mereka itu dilihat-lihat. Jadi dia datang daripada ra'a, dia datang daripada kata akar yang sama yang akhirnya melahirkan kata riya yang bermaksud melakukan suatu pekerjaan hanya ketika dilihat manusia, dan jika tidak dilihat manusia dia tak buat. Tu kadang orang tanya saya, macam mana nak tahu kita riak tak riak? Apa yang kita buat di hadapan manusia, kita buat tak di belakang manusia. Yang itu. Nak cerita kat orang boleh tak? Kadang-kadang bolehlah cerita untuk apa? Untuk menaikkan, untuk menjadi motivasi lah kepada orang lain. Tetapi jangan selalu sangat, jangan semua. Sebab nanti takut-takut tak ada yang tinggal langsung untuk kita di akhirat kelak. Tapi ada benda yang kita boleh tunjukkan. Ada benda yang kita boleh bagi tahu dalam internet, dalam Facebook, dalam media sosial, tak ada masalah. Tetapi janganlah semua benda kita nak cerita sebab takut-takut nanti hati kita tersalah lah dalam niat kita tu salah. Sebab ada hadis sendiri yang di mana Allah daripada Nabi menceritakan bahawa Allah itu mencela orang yang membaca Quran untuk didengar-dengarkan semata-mata, yang dia tu bersedekah supaya orang nak lihat, dan dia solat itu kerana apa? Kerana hendak diperhatikan oleh manusia seluruhnya. Jadi kalau kita rasa kita riak pula, jangan kita kata tak nak solat lah macam ni. Tak, itu juga sebenarnya kalau kita tak nak buat kerana orang lain, maka itu juga riak sebenarnya. Ini saya dengar daripada guru saya sendiri, seorang ustaz yang mengajar di Negeri Sembilan ni, kata kalau kita tak nak buat kerana orang lain, maka itulah riak. Sebab kita tak nak buat kerana orang lain. Jadi kata dalam halus sungguh sebenarnya jarum yang syaitan ini bermain. Maka kita buatlah apa sahaja, tunjuklah di depan orang pun, sedekah ke belakang orang, ke depan orang, tak ada masalah. Quran sendiri membenarkan perkara tersebut, tetapi yang penting kita jaga hati kita. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata alladzina hum yura'un. Mereka ini buat solat, buat ibadah kerana hendak diperhatikan. Ayat 7 wa yamna'unal ma'un. Tetapi apa? Mereka enggan memberi bantuan. Mereka pamerkan kebaikan mereka, mereka pamerkan kesolehan mereka, tetapi hakikatnya apabila mereka diminta untuk memberi bantuan, diminta untuk memberi perkhidmatan, maka dia enggan. Itu menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam hati dia. Para ulama menafsirkan, menyenaraikan lebih daripada 10 apa itu al-ma'un. Ada yang kata zakat,
ada yang kata harta benda, ada yang kata alat-alat keperluan, bahkan ada yang meletak alat perkakas pun. Dia kata periuk, dia kata piring, pinggan, pinggan mangkuk dan sebagainya. Maksudnya seremeh-remeh benda. Kita kalau macam saya duduk kampung dulu, orang selalu minta serai. Orang minta sirih. Bagi kita mungkin remeh, tapi bagi mereka tak remeh juga. Mana pergi ke bandar tu nak kena tunggu bas setengah jam satu kali. Orang tu tak larat nak pergi kadang. Bukan semua orang larat nak pergi, nak tinggal, nak masak apa semua. Jadi perkara-perkara yang remeh itu juga sebenarnya adalah besar untuk orang lain. Kadang-kadang kita lihat ada orang bergaduh benda-benda yang remeh saja. Untuk dia sayang ke barang tu, orang tu pakai, dia marah, bergaduh adik-beradik atau bergaduh saudara mara, sedangkan apabila dia bawa balik barang tu dia tak guna pun. Dia tinggalkan begitu saja. Sebab tu ada ulama mengatakan bahawa kalau tak silap Dr. Yusuf Qaradawi antara orang yang mengatakan bahawa kalau kita ada tanah ke apa, kalau kita tak usahakan sendiri, why don't kita bagi orang supaya usahakan cuk tanam ke, kurang-kurang ada manfaat kepada orang lain lah. Itu antara cadangan yang diberi oleh beliau. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, dah dekat dah nak tamat waktu ni. Jadi segala kewajipan yang ditetapkan agama, yang ditetapkan Allah sebenarnya adalah untuk apa? Syariat ini adalah untuk kemaslahatan, yakni kebaikan seluruh makhluk, terutamanya manusia itu sendiri. Tidak mengenal dia sama ada dia Islam atau bukan Islam. Jadi kita apa? Kebaikan ni apa saja yang Allah suruh, Allah suruh bagi zakat, Allah suruh sedekah, Allah suruh solat, semuanya adalah untuk apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebab Allah tak memberi manfaat kepada Allah pun. Apa yang kita buat ini adalah sebagai apa? Sebagai manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita dan manfaat untuk diri kita sendiri. Jadi di sebalik segala yang dituntut itu, Allah mahu apa? Allah mahu adanya keharmonian, Allah mahu adanya hubungan dengan Allah, dan Allah mahu adanya hubungan dengan makhluk. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, tentu sahaja dia akan jaga hubungan dengan makhluk. Itu sebenarnya yang kita perlu tahu, bahawa agama Islam ni agama yang cukup sempurna. Mesti ada hubungan Allah. Orang yang takut kepada Allah sedar bahawa harta yang dimiliki itu bukan milik dia, yang perlu dikongsikan, ada hak orang lain dalam perkara tersebut. Kalau dia tak mampu beri harta, dia boleh bagi dalam segi perkhidmatan, dia boleh bagi kudrat dia, atau dia boleh bagi ilmu dia, apa saja yang dia mampu untuk memberi manfaat kepada manusia seluruhnya. Jadi awal-awal surah menjelaskan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kecelakaan orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, yang ingkar kepada hari kebangkitan. Jadi akhir surah Allah kata, tanda orang yang mendustakan agama atau tanda orang yang mendustakan hari kiamat ini, hari kebangkitan adalah orang yang lalai daripada solat sehingga menyebabkan dia tidak mahu memberi bantuan kepada orang lain kerana tidak sedar bahawa apa yang dia beri, segala nikmat yang dia ada itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab orang yang percaya kepada hari akhirat, orang yang percaya kepada agama, orang yang memperhambakan diri kepada Allah SWT dengan sebenar-benar penghambaan, dia sedar bahawa apa yang ada itu, apa yang dia buat ini, apa yang Allah suruh ini sebenarnya dapat menyempurnakan diri dia. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, antara yang disebut ialah jangan kita, lebih kuranglah, jangan kita rasa bangga diri atau kita rasa macam kalau tak kerana akulah orang tu tak boleh ditolong. Kalau tak kerana aku dia tak berjayalah dia. Maksudnya akulah yang bagi dia makan selama ni. Jangan kita rasa macam tu. Sebaliknya kita kena rasa kerana dialah aku ada peluang untuk masuk syurga. Kerana dialah aku dapat bersihkan harta. Kerana Allah hantar dia inilah aku dapat apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah sebenarnya mentaliti yang Allah nak ubah kepada Arab musyrikin ini. Dan tentu saja ada saja Arab musyrikin yang berubah. Kita lihat seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abdul Rahman Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka buat, bila mereka masuk Islam, mereka buat seperti mana yang Nabi Muhammad SAW suruh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang, kita jauh daripada orang yang lalai dari solat kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita di atas segala apa yang kita buat dan menjadi kita insan yang lebih baiklah mulai dari hari ini sehinggalah kita menutup mata dan kita jadi orang yang bermanfaat kepada diri kita sendiri dan juga bermanfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Segala salah dan silap saya mohon ampun daripada Allah SWT dan mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kalau ada yang salah silap tinggalkan, ambil mana yang manfaat, boleh betulkan saya kalau saya tersilap dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Tuan Alan. Terima kasih. Kita lihat pada zaman Nabi misal, ramai bapa pergi berperang. Jadi kemungkinan untuk mereka menjadi anak yatim tu besar sekali. Itu antara sebab kenapa diberi perhatian juga berkenaan dengan anak yatim ni. Sebab tu ada ulama kata surah ini juga surah Madaniyah. Sebab kebanyakan orang dah pergi perang dan ramai orang yang kehilangan harta. Kalau Ibnu Katsir dia kata anak yatim ni kalau pada zaman tu klasik dia
tarifan dia orang yang kematian ayah. Bukan kematian mak. Tapi zaman kita mungkin berbeza lah. Terserah kepada zaman kita punya cara pula. Tapi kalau dia dah tak ada mak ayah, dia masih tak boleh cari, dia tak ada mak, dia tak ada ayah, dia dah kira sebagai anak yatim dah. Sebab apa? Tidak ada tempat bergantung. Sebab tu macam Nabi, atuk dia ambil dia. Lepas atuk ambil, atuk dia meninggal, bapa saudara dia ambil pula. Itu antara dia lah. Sebab Allah nak tunjuk macam mana sepatutnya yang berlaku. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta Ustaz clarify apa sebab tadi kurang jelas saya punya internet tentang lalai dalam solat tadi. Saya minta Ustaz boleh repeat sikit tak? Lalai dalam solat tadi tu. Okey. Lalai dalam solat di sini digunakan perkataan an solatihim sahun, betul. An solatihim sahun. Jadi bila penafsiran mengatakan bahawa orang-orang yang terhadap ataupun dari solat mereka lalai. Kebanyakan kalau kita lihat dalam terjemahan, biasanya tafsir mengatakan bahawa dia tak khusyuk dalam solat dia tak bagi perhatian kepada apa yang dia baca. Tetapi kalau betul Ustaz Syekh Suhaib Quraisy dia kata untung Allah tak gunakan perkataan allazina nahum fi solatihim sahun. Maksud bukan berkenaan yang mereka itu semata-mata dalam solat mereka tidak khusyuk. Tetapi kekhusyukan sini bermaksud mereka lalai daripada membuat apa yang sepatutnya solat turun. Sebab tu dalam Islam dia kata aqimus solah. Kamu dirikan solat, establish solat. Sepatutnya solat itu menjadikan manusia itu berperlakuan baiklah. Itu yang sebenarnya orang yang lalai dari solat ialah orang yang kehidupannya di luar tidak menyamai apa yang dia buat dalam solat dia. Sedangkan Allah kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, solatku, ibadahku semuanya untuk Allah, tetapi akhirnya dia tidak berperwatakan seperti mana yang solat dia sepatutnya mencegah dia daripada kemungkaran. Itu maksud sebenar yang dikatakan maksud sebenar berkenaan tentang solat mereka ini tidak menjadikan mereka orang yang lembut hati, tidak menjadikan orang yang pemurah lah. Wallahu a'lam. Maknanya lalai dalam solat ni dalam konteks yang lebih besar lah ya, bukan hanya pada khusyuk dalam solat tu ya Ustaz. Betul. Sebab tu tidak digunakan perkataan fi solatihim. Kalau fi solatihim saya pun habis. Terima kasih Ustaz. Ya Allah. Tapi of course lah antaranya yang itu pun termasuk juga, tetapi lebih besar daripada itu pun termasuk juga. Maksud kalau orang yang tidak lalai dan orang yang lalai dan solat pun, yang tak khusyuk pun akhirnya akan membawa kepada perkara tersebut. Dia remehkan. Sebab orang munafik itu sendiri solat dia dalam keadaan yang dhaif, keadaan yang lemah, dalam keadaan dia tak mau. Tapi kalau kita tengah semayang, kita terfikir sedikit, kita kembali balik kepada Allah, kita tak ada masalah. Sebab Allah sendiri ajar, kalau Nabi sendiri ajar, kalau kita ngantuk, ada masa waktu panjang lagi tidur dulu. Tidur dahulu supaya apa? Supaya kita semayang tu dalam keadaan yang segar lah. Supaya kita tidak berfikir kepada perkara yang lain. Tetapi tentu saja surah ini adalah lebih besar daripada itu. Solat itu tidak mampu membentuk diri dia menjadi orang yang baik. Sebab solat itu bukan perlu dijakukan sahaja, solat itu perlu didirikan. Beza antara melakukan dan mendirikan. Wallahualam. Melakukan semua orang boleh buat, mendirikan solat jarang-jarang orang boleh buat. Termasuk saya pun masih lagi berusaha untuk menjadi yang baiklah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, macam apa? Yalah. Terima kasih Muammar. Soalan yang baik sekali. Saya pun tadi berfikir juga pasal soal apa ayat itu solat tu kan. Dan bila Ustaz kata wa aqimus solat tu rupanya bukan individu, maknanya berjemaah jugalah macam betul. Establish tu nak menunjukkan solat itu. Jadi kalau kita solat seorang-seorang kat rumah tu tidaklah memenuhi ayat wa aqimus solat tu lah kan. Dan satu lagi yang bila ayat wala yahuddu ala, yahuddu maknanya menggalakkan, memberi makan orang miskin ni. Maknanya bukan memberi makan orang miskin saja, tetapi bersama-sama. Macam mana Ustaz cuba dia macam kita kata Yahudi tu asalnya dia tidak menolak, dia tidak mendorong manusia tu berbuat macam kita nak kata kita tak ajak orang tu sungguh-sungguh lah, kita tak melibatkan orang itu dalam mengeluarkan dia daripada kemiskinan ataupun sama-sama meraihkan dengan kita. Macam kita katakan sebelum ni orang Arab ni dia biasa dah bagi makan orang, tapi dia tak selesa dengan orang miskin ni. Contoh macam Nabi sendiri bila dia bawa macam Ibnu Mas'ud semua, dia tak nak dengar. Sebab dia kata dia tak nak duduk dengan lingkungan orang yang dia orang ada darjat lah, dia orang ada dia punya apa kalau kita panggil kasta dia. Sedangkan apa yang Islam ajar
apabila Nabi kata orang pembantu kamu, hamba kamu makan apa yang kamu makan, pakai apa yang kamu pakai. Itu macam mana Islam itu sampai tak boleh nak dibezakan antara hamba dan bos lah, kira kata macam tu. Wallahu a'lam. Itu Nabi buat. Mungkin kita tak sampai ke situ, tetapi kita jangan sampai kita menganiaya atau menzalimi lah orang-orang di bawah kita. Wallahu a'lam. So bagi pihak Persatuan Penduduk Tiara, kami terima kasih lagi lah Ustaz kerana bersama lagi pada hari ini, sangat berguna, sangat valuable, dan semoga kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya Ustaz InsyaAllah. Minggu depan dengan ayat seterusnya. Dan walaupun ayat ni ringkas-ringkas, tapi ayat yang selalu kita baca dan kadang kita tak tahu pun apa kita baca. La ilaha illallah. Jadi semoga amalan-amalan ni boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Allah SWT. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita sudahi majlis kita dengan membaca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Terima kasih Ustaz.